إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وخصوصا إلى روح شيخ ناصر الدنجوني حفظه الله تعالى وخصوصا إلى روح شيخي عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط المستقيم غير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 39 baris daripada atas hak mana yang di kitab. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala warattabtuhu ala muqaddimatin wa sab'ati abwabin wa khatimatin. Warattabtuhu ala muqaddimatin wa sab'ati abwabin wa khatimatin. Dan aku aturkan dan aku haturkan. Aku ni kena kepada Syekh Abdul Samad. Aku kena kepada Syekh Abdul Samad. Haturkan. Aturkan ni maknanya susungkan. Dan aku yakni Syekh Abdul Samad aturkan yakni susungkan akan kitab ini. Di asal terjemah warattabtuhu, dan aku aturkan akannya. Asal gitu. Tapi Syekh Abdul Samad diambil maksud selalu. Dan aku aturkan yakni susungkan akan kitab ini. Kitab ini yakni kitab Hidayatus Salikin ni. Aku aturkan
atas satu muqaddimah. Syekh Abdul Somad susungkan atas satu muqaddimah. Muqaddimah ni logat kita panggil pendahuluan. Disusung di atas satu muqaddimah, satu pendahuluan, dan 7 bab. Dari segi ibarat wasab'ati abwabin ni atah pada kata ala muqaddimati. Kalau orang mengaji nahwu, susung semula ibarat dan aku aturkan akan kita ini atas 7 bab. Syekh Abdul Somad mula-mula dia susung kitab ni dibuat dengan kata ada satu muqaddimah, satu pendahuluan. Kemudian dia susungkan pula kitab Hidayatus Salikin ni dengan dia buat 7 bab. Bab yang pertama dia nak menyatakan mengenai akidah. Bab yang pertama, Al-babul awal fi bayanil aqidati. Itu bab yang pertama. Bab yang kedua, dia nak menyatakan pada ketaatan zahir. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga, pada menyatakan menjauhi maksiat zahir. Itu bab yang ketiga. Bab yang keempat, dia nak menyatakan mengenai menjauhi daripada maksiat batin. Itu bab yang keempat. Bab yang kelima, dia nak menyatakan mengenai ketaatan batin. Itu bab yang kelima. Bab yang keenam, dia nak menyatakan mengenai kelebihan zikir dan adab-adab zikir. Dan bab yang ketujuh, dia nak menyatakan mengenai adab-adab bergaul, adab-adab berkawan. Itu bab yang ketujuh. Itu susunan yang dibuat oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani atas 7 bab. Dan satu khatimah atah pada kata dari segi ibarat, dan satu khatimah atah pada kata sab'ati abwab. Susung semula ibarat dan aku susungkan akan kitab ni, aku susung di atas satu khatimah. Khatimah ni yang kita panggil ke penutup lah, ataupun logat kapung dipanggil nama. Itu khatimah. Jadi susunan kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Somad mula-mula disusung dengan dibuat satu muqaddimah. Muqaddimah pada kitab Hidayatus Salikin, dia nak menyatakan mengenai yang pertama, ilmu yang memberi manfaat. Dan dia nak menerangkan juga mengenai kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Itu muqaddimah pendahuluan yang dibuat oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Kemudian
Selepas dia menyatakan satu muqaddimah, barulah dia susuli dengan 7 bab. Dengan 7 bab. Yang pertama, bab yang pertama dia nak menyatakan mengenai aqidah, mengenai bab pegangan, bab pegangan. Kemudian barulah bab yang kedua dia menyatakan mengenai ketaatan zahir. Ini perjalanan Syekh Abdul Samad. Yang pertama dia menekankan soal pegangan. Dia menekankan soal pegangan terlebih dahulu. Kemudian baru dia susuli dengan ketaatan zahir yang berkait dengan ilmu fiqh. Kemudian baru disusuli dengan ketaatan batin, iaitu ilmu tasawuf. Orang yang menjalani jalanan penyucian rohani, dia tak boleh lari daripada 3 ilmu. Jangan kita menjalani jalanan penyucian rohani dalam keadaan jahil ilmu tauhid, dalam keadaan jahil ilmu fiqh ibadat, dalam keadaan jahil dalam bab tasawuf fardu ain. Orang yang menjalani jalanan penyucian rohani, orang panggil istilah tasawufnya orang salik. Orang yang menjalani jalanan penyucian rohani, dia tak boleh lari daripada 3 ilmu tadi: ilmu tasawuf, ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Ramai orang yang terperdaya konon-kononnya nak menjalani jalanan penyucian rohani, menyibukkan diri dengan mengerjakan amalan-amalan sunat, dengan wiridnya, dengan semayang sunatnya, dalam masa yang sama meninggalkan kewajipan fardu ain, iaitu belajar ilmu pegangan, belajar ilmu fiqh ibadat, dan juga meninggalkan kewajipan belajar ilmu tasawuf fardu ain. Orang ini sebenarnya termasuk di dalam talbisul iblis, termasuk di dalam orang yang terpedaya dengan iblis. Ramai duk wirid kuat, belajar malas. Ini orang yang terpedaya dengan bisikan iblis. Disebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imamul Ghazali, disebut terkadang syaitan dia menghasut manusia atas rupa amal ibadat. Syaitan ni bijak, bapa alim. Syaitan ni bapa alim. Ditanya kepada ulama, antaranya Syekh Daud. Antara persoalan yang ditanyakan kepada Syekh Daud, adakah syaitan iblis pandai ilmu tajwid? Maka jawab Syekh Daud, bukan setakat ilmu tajwid, bahkan sekalian ilmu syaitan pandai. Kita terkadang rajin buat amal ibadat. Hak fardu itu kewajipan kita sebagai orang mukallaf. Yang dimasukkan dengan sibuk melakukan amal ibadat ialah amal ibadat yang sunat. Terkadang syaitan dia menghasut manusia, dia mendorong manusia di atas rupa ibadat. Dalam masa yang sama, syaitan akan sedaya upaya
meliarkan hati kita ni daripada mendengar hadis yang berkaitan dengan ancaman meninggalkan kewajipan fardu ain. Ni syaitan. Setengah orang ni dikata kalulah saya ni tidak betul perjalanan, dakkanlah Allah Ta'ala berikan saya kekuatan boleh bangun malam. Kalau saya perjalanan nak menuju kepada penyucian rohani, kalulah perjalanan saya nak menuju kepada makrifat khasah, kena melalui zauq dan rasa di hati, kalulah perjalanan saya ni tak betul, Allah Ta'ala tak akan nak berikan saya ni taufik untuk buat amal ibadat. Masalah Tuhan beri saya buat amal ibadat, bahkan tiap-tiap malam boleh bangun. Ini menjadi alamat perjalanan saya ni betul. Walaupun saya ni tak mengaji, walaupun saya tak belajar, tapi Tuhan kasih saya. Dalil saya boleh bangun buat amal ibadat tengah-tengah malam. Ini menjadi alamat Tuhan kasih ke saya. Jangan terpedaya dengan iblis. Jangan terpedaya dengan iblis. Disebut dalam kitab Minhajul Abidin, yang mana Al-Imam Ghazali menyatakan kepada kita, kalulah orang ini orang yang salih, orang yang menjalani perjalanan penyucian rohani, kalulah dia ni seorang yang salih sebenar-benar, dia akan mengikuti sebagaimana susunan dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau dia ni seorang saleh yang sebenar, seorang yang menjalani jalanan penyucian rohani, dia akan mengikuti seperti mana susunan kitab Minhajul Abidin. Kerana kitab Minhajul Abidin merupakan kitab panduan utama bagi orang yang menjalani perjalanan penyucian rohani. Antara bab yang pertama, bongkok yang pertama, orang salih kena lepas ialah aqabah ilmu, halangan ilmu. Kena selesai terlebih dahulu ilmu fardu ain, ilmu mengenai bab pegangan, ilmu mengenai fiqh ibadat, ilmu mengenai tasawuf fardu ain. Ini perjalanan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tidak bercerai tangga daripada 3 ilmu. Kalau kita buat amal ibadat sunat tanpa dipandu oleh ilmu, bagaimana kita nak mengetahui amal ibadat kita ni sah ataupun tidak? Kerana Nabi sebut al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamul amal, orang panggil ketua bagi amal. Wal amalu tabi'uh, dan amalan itu menjadi makmum bagi ilmu. Masalah sekarang, kita buat amal ibadat banyak, kita pandu di atas apa? Pandu di atas apa? Kalau awak tak belajar bab mengenai bab pegangan, tak belajar mengenai bab fiqh ibadat, tak belajar mengenai tasawuf fardu ain, awak buat amal ibadat pandu atas apa? Pandu atas apa? Kerana hakikat belajar ilmu bab pegangan ialah untuk terima amal ibadat. Hakikat belajar ilmu fiqh ibadat, hakikatnya ialah hendak mengesahkan amal ibadat.
Hakikat belajar ilmu tasawuf pada air, hakikat belajarnya ialah nak menghasilkan pahala amal ibadat. Masalah kita buat amal ibadat, kita pandu atas tu. Pandu atas tu. Sebab itulah saya pernah sebut di dalam satu kata-kata yang boleh kita buat sebagai renungan. Saya kata, bodohkah kita? Ramai orang yang buat amal ibadat. Kalau kita orang Terengganu cakap agak, beriak cak orang buat amal ibadat. Hak fardu itu sudah menjadi kewajipan kita orang mukallaf. Orang buat amal ibadat, sama ada ibadat fardu maupun ibadat sunat. Tapi dalam buat amal ibadat tu, tapi sayang dia tidak bina dengan ilmu. Jadi apa guna buat amal ibadat sedangkan jahil dalam hukum ketuhanan? Tak pernah peduli bab pegangan. Adakah pegangan kita pegangan yang betul, ataupun pegangan yang berdasar besar, ataupun pegangan yang kupuh? Itu yang dibimbangkan. Ramai mana yang terkadang dalam kehidupan dia ni tak pernah cakna bab pegangan. Kerana ilmu bab pegangan, ilmu orang tak nampak, ilmu dalam dada tak nampak. Tidak serupa dengan ilmu fiqh, ilmu hak nampak dengan tikah laku. Ilmu pegangan, ilmu tauhid di bab dalam, bab hati tak nampak. Maka ini yang kita bimbangkan. Kalulah dalam kehidupan kita tak pernah peduli bab pegangan, kita bimbang takut terpegang dengan pegangan yang terpesong. Walaupun kita terpegang pegangan yang terpesong, sekalipun pegangan yang fasik, pegangan yang berdasar besar, walaupun sembahyang sah, tapi tak ada ahli. Mana contoh pegangan yang terpesong, pegangan yang bukan ahli sunnah wal jamaah? Antaranya mengenai ketentuan jahat. Adakah Allah menentukan juga perkara jahat seperti zina, seperti kufur, seperti maksiat? Adakah Allah Ta'ala menentukan juga? Kalau orang tanya persoalan ni, boleh jawab tak? Ini persoalan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar, yang wajib kita kena imani. Persoalan qada dan qadar antaranya, adakah Allah menentukan juga perkara jahat? Kalau Tuhan tanya, boleh jawab tak? Kalau kita tak boleh nak jawab, bererti di rukun iman yang ke-6 kita tak faham lagi. Kita sekadar hafal sahaja rukun iman yang ke-6, bahkan setiap satu rukun iman tak erti apa-apa pun. Dia bukan sekadar kita angguk, tapi bila orang tanya bab rukun iman yang ke-6 mengenai qada dan qadar, nak jawab pun tak erti. Jawabnya, persoalan mengenai ilmu fardu ain hak asas pun awak tak lepas. Lepas tu bagaimana awak berpegang dengan ketentuan yang jahat? Sedangkan rukun iman yang ke-6, percaya engkau akan qadarnya yang kebajikan dan qadarnya kejahatan. Masalah qadar yang kejahatan, awak pegang lagu mana? Awak sipu lagu mana? Kalau kita tak tahu, dosa besar tiap-tiap saat meninggalkan kewajipan agama fardu ain. Tapi masalah tak bebas kepen pun kita. Seolah-olah tak ada benda. Seolah-olah kita ni tak ada kewajipan. Kewajipan kita belajar ilmu fardu ain, terutamanya ilmu bab pegangan.
Masalah ilmu bab pegangan pun dak belajar. Rukun iman yang keenam bab qada qadar dak penuh peduli. Masalah ketentuan yang jahat, adakah Allah Taala takdir pun dak penuh ambil cara. Jawabnya, bagaimana pegangan kita? Sahih ke? Betul ke? Terpesong ke dak? Jawab. Itu yang kita kena bimbangkan. Itu yang kita kena bimbangkan. Kalau tak peduli bab pegangan, kita bimbang takut terpegang dengan pegangan yang terpesong. Pegangan yang terpesong ni hak bimbangnya pegangan yang terpesong yang membawa kepada kafir. Antaranya kita iktikad, kita buat sesuatu perkara tiba-tiba berjaya. Dalam pegangan kita iktikad, perbuatan kita lah yang menjayakan sesuatu. Perbuatan yang ada di kita ni bukan Allah Ta'ala buat, dak, perbuatan kita sendiri. Maka itu pegangan yang kafir. Kalau kita berpegang dengan pegangan, kita buat satu perkara tiba-tiba berjaya, lalu kita berpegang, perbuatan kita lah yang menjayakan sesuatu, tetapi perbuatan kita itu adalah kurniaan daripada Allah. Allah lah yang menjadikan. Itu pegangan yang pasti berdasar besar. Sekalipun amal ibadat sah, dah tak ada pahala. Lebak pegangan tak ambil peduli. Nak kalau surah sejik, tak ada pun orang mengajar bab pegangan. Hak banyaknya mengajar ilmu-ilmu fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang mana kalau kita tak belajar pun, sedangkan ada orang pandai, kita yang tak pandai ni tak belajar terlepas. Itulah yang kita dihidangkan di surah sejik, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain dak ambil cakna. Konon-kononnya ilmu bab budak. Macam mana? Adakah itu yang kita nak? Tak tahu mana kewajipan yang perlu kita kena buat. Setengah orang kata, Ustaz, hamba mari sejik, hamba dengar orang ngajar. Orang ngajar hadis-hadis. Awak sendiri dah tahu kewajipan awak. Belajar bab ke apa? Belajar lah. Tak belajar bab ke apa? Tak tahu pun kadang-kadang kita ni. Persoalannya, taubatlah kepada Allah. Belum Tuhan menjemput kita ke alam akhirat, ke alam barzakh, kita taubatlah betul diri. Kita berazam, aku nak belajar ilmu fardu ain. Cari guru hak betul benar mengajar bab ilmu tauhid, bab pegangan. Cari guru hak betul benar mengajar bab fiqh ibadat. Cari guru hak betul benar yang mengajar bab tasawuf fardu ain. Kemudian istiqamah belajar. Tak lama. Kerana ilmu pegangan fardu ain dia ada silibus di dalamnya. Tapi masalahnya, manjakah kita dalam bab belajar? Manja. Payah sikit dak ngaji. Alasan bolok lah, alasan ustaz ngajar lah, lambat lah. Ini alasan-alasan yang kita ada-adakan sahaja. Mengajar kitab bahasa lama, kemudian tak faham, tak kita terus. Adakah ilmu dunia lebih besar daripada kita? Sedangkan ilmu dunia kita sanggup buat kelas tambahan. Tak faham mengaji pagi, buat pula kelas tambahan bab ilmu dunia. Sehingga sanggup berbayar satu subjek 80, 100 subjek. Apa sebab ilmu agama tak begitu? Yang lebih teruknya, ustaz ngajar kitab turah, ilmu pegangan bab tauhid, kita mengaji sekali, tak faham, berhenti terus. Berhenti terus mengaji. Adakah ilmu dunia lebih besar pada kita? Sedangkan ilmu agama nak guna tiap-tiap hari. Jawapannya memang ilmu dunia lebih besar pada kita. Dalil tengok surah. Soal ilmu dunia.
Jawab sendiri, macam mana kita nak balik ke alam akhirat kalau atas kita kewajipan fardu ain dak dasar lagi? Jawab, belum terlambat untuk belajar. Cuma kena ubah sikap diri. Tak kiralah siapa pun kita berjanji dengan diri sendiri, aku nak berubah. Sebab kita pulung dunia belah-belah tahun dah. Zaman muda, zaman main makyung, zaman main rodak, pesta patah, lara dah dengan dunia. Cukup lah zaman dulu kita lara. Zaman sekarang kita umur 40, 50, takkanlah nak lara lagi dengan dunia. Nak mengekali jahil bab pegangan, nak mengekali jahil bab fiqh ibadat, nak mengekali jahil tasawuf fardu ain. Bola cukuplah, sedarlah kita ni nak mati lela dah. Hak depan pun mati awal. Dak kita muda. Apa bekalan nak balik akhirat? Kalau jahil bab pegangan, jahil bab fiqh ibadat, jahil bab tasawuf fardu ain, apa bekal nak bawa? Kemudian kita ni dah ulama-ulama amat mementingkan belajar ilmu tasawuf fardu ain. Kerana barang siapa yang masih hidup tak ada habuang pun atas diri dia belajar ilmu tauhid, tak ada habuang atas diri dia belajar ilmu tasawuf fardu ain, orang ini mati, orang panggil dalam su'ul khatimah, mati jahat. Kenapa? Mengekali dosa besar dalam diri. Panjang perbicaraan ni pula, cuma kena beringat, mengaji kita bukan sekadar nak isi masa lapang, tapi mengaji kita nak betul kewajipan sebagai orang mukallaf, nak betul bab pegangan, nak betul bab fiqh ibadat, nak betul bab tasawuf fardu ain. Mudah-mudahan amal ibadat yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, balik ke akhirat dalam keadaan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik dalam keadaan Allah Ta'ala redha kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.